Dah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semua sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah kita syukur kepada Allah Taala dengan limpah kurnia serta rahmat kepada Allah kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini. Dan saya doakan tuan-tuan jugalah, tuan-tuan dan puan-puan juga dalam keadaan sihat walafiat, stay at home kan. Mudah-mudahan Allah Taala akan memanjangkan usia kita, memberikan kesihatan kepada nasihat insya-Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung kembali perbincangan hari itu berkenaan dengan kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Hari itu kita telah bercerita berkenaan dengan beberapa kaum yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu yang pertama ialah kaum Nabi Nuh AS. Yang kedua itulah kaum Nabi Musa AS, itulah Fir'aun dan juga kaum Kipti. Kemudian yang ketiga iaitulah kaum Ad, iaitulah kaum Nabi Hud AS. Seterusnya yang keempat kaum Samud. Kaum Samud itulah kaum Nabi Soleh AS. Kemudian yang kelima iaitulah kaum Madian. Kaum Madian itulah kaum Nabi Syuaib AS. Dan seterusnya umat Nabi Lut AS. Jadi kaum-kaum itu telah pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kisah-kisah yang kita ceritakan yang lepas, mudah-mudahan sebanyak dapat memberikan pengajaran, keinsapan pada kita insya-Allah. Jadi pada malam ini kita lihat lagi beberapa kaum yang juga telah pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama itulah Ashabul Qaryah. Yang pertama Ashabul Qaryah. Yang kedua Ashabul Sibti, Ashabul Sabti. Yang ketiga Ashabul Ras. Yang keempat Ashabul Aikah. Okay. Yang kelima Ashabul Ukhdud. Yang kelima Ashabul Hudud. Yang keenam Ashabul Saba'. Dan yang ketujuh Ashabul Tuba. Jadi ada 7 lagi kaum insya-Allah. Saya tidak akan bercerita setiap kaum tu secara dengan panjang lebar. Jadi kita ambil ringkas saja kaum tadi sebab masa kita terhad. Baik. Jadi sidang penonton, saudara, tuan-tuan yang hormat sekalian, alhamdulillah. Jadi kita lihat kaum yang pertama insya-Allah. Iaitulah kaum utama, itulah kaum Ashabul Qaryah. Jadi kaum Ashabul Qaryah ni kalau disebut dalam Quran dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran wadrib lahum masalan ashabul qaryati ija'ahum mursalun. Wadrib lahum masalan ashabul qaryati ija'ahum mursalun. Iz arsalna ilaihim mushnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Sampailah pada ayat in kanat illa sayhatan wahidah fa izahum khamidun. Ayat yang ke-13, 14 hinggalah ayat 29. Ayat ini terdapat dalam surah Yasin dan biasa kita baca surah Yasin ni. Dan dalam ayat ini menyentuh berkenaan dengan ada satu kaum namanya kaum Ashabul Qaryah yang terdapat di Antioquia. Yang mana kaum ini ialah kaum yang mendustakan utusan-utusan yang diutuskan kepada mereka. Yang mana kaum ini ialah kaum yang menyembah berhala, yang menyembah selain daripada Allah SWT, menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diutuskan pada mereka itu yang pertama ialah 2 orang rasul, 2 orang utusan lah diutuskan pada mereka untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang mengatakan bahawa utusan itu iaitulah ada pendapat menyatakan bahawa 2 utusan itu namanya Sama'un dan Yuhana.
Ini pendapat daripada Asy-Syu'aib. Kemudian Ibn Abbas pula mendapat kaum itu ialah Sadiq wa Saduq. Sadiq dan Saduq. Dan ada juga pendapat menyatakan Sam'an dan Yahya. Sam'an dan Yahya alaihissalam. Jadi dua orang utusan itu diutuskan pada mereka, mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kaum tadi membohongi ataupun mendustakan utusan-utusan yang diutuskan pada mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menghantar pula utusan yang ketiga. Wa aiza arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin wa qalu inna ilaikum lamursarun. Ingatlah ketika kami mengutuskan kepada mereka itu dua orang rasul, kemudian mereka mendustakan rasul tadi. Kemudian kami kuatkan dengan rasul yang ketiga, utusan yang ketiga. Faqalu, dan mereka berkata, sungguhnya kamilah utusan yang utuskan pada kamu. Akan tetapi kaum tadi, kaum Ashabul Qaryah tadi tidak mahu beriman kepada ketiga-tiga utusan ataupun rasul yang diutuskan kepada mereka. Kemudian nama rasul yang ketiga itu kata Ibnu Abbas dan Wahab bin Munabbah, namanya ialah Salum alaihissalam. Ibnu Jurayj pula menyatakan bahawa namanya Bulus alaihissalam. Maqatil menyatakan namanya Sam'un. Jadi berbeza pendapat orang tafsir berkenaan dengan nama rasul yang ketiga. Jadi ketiga-tiga rasul itu didustakan oleh Ashabul Qaryah tadi. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan satu orang lelaki, wajah asal Madinati rajulun yas'a. Lalu Allah Taala datangkan seorang lelaki daripada penghujung kota. Yang mana mereka lelaki tadi ada orang mengatakan namanya Habib An-Najjar. Dia ni seorang tukang kayu. Dan Habib ini beritahu kepada semua ahli Qaryah supaya naklah kamu semua beriman dengan rasul-rasul tadi. Tetapi kaumnya Ashabul Qaryah tadi tetap tidak mahu menerima akan ajakan supaya beriman kepada rasul tadi. Malahan mereka menggertak dan juga mengugut kepada ketiga-tiga rasul itu, kalau seandainya mereka masih lagi nak berdakwah kepada mereka, mereka akan direjam. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam Quran, qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum min azabun alim. Lalu mereka berkata, sungguhnya kami inna tatayyarna bikum, sungguhnya kami terasa malang disebabkan oleh kamu. Dan jikalau kamu tidak berhenti daripada berdakwah, mengajak kami ini bertuhankan kepada Tuhan kamu, ini Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya kami rejam kamu. Kami rejam kamu dan kami seksa kamu dengan azab yang pedih. Jadi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan balasan kepada mereka sesuai dengan Allah Taala sebut dalam Quran, in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun. Jikalau tidak adalah ia kecuali kata satu pekikan yang satu, tiba-tiba mereka itu bergelimpangan. Maknanya kebinasaan mereka hanyalah dilakukan dengan satu pekikan yang dahsyat. Maka dengan serta-merta mereka semua sunyi sepi, tidak hidup lagi. Ada riwayat mengatakan bahawa terdapat satu pekikan ataupun jeritan yang kuat yang menggempakan bumi, yang sangat dahsyat, keras, menggurunkan dan menakutkan sehingga mati orang yang mendengarnya. Ada pula riwayat mengatakan bahawa yang terpekik itu ialah malaikat Jibril alaihissalam. Oleh kerana dahsyatnya teriakan itu, maka dengan serta-merta mereka semua sunyi senyap, tidak bernyawa, tidak bergerak, dan tidak ada seorang pun yang selamat hasil daripada balasan Allah Subhanahu Wa Taala yang dikedakan pada mereka. Inilah golongan Ashabul Qaryah. Kemudian kita lihat golongan yang kedua, iaitu golongan Ashabul Sabti. Golongan Ashabul Sabti ialah golongan yang menangkap ikan pada hari Sabtu. Kalau ikut pada agama orang Yahudi dahulu, pada zaman Nabi Musa alaihissalam, bahawa orang Yahudi ini kalau ikut pada ajaran agama mereka dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fisab
faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan sungguh kamu tahu orang-orang yang melampaui batas daripada kamu pada hari Sabtu. Lalu kami katakan pada mereka, lahum kunu qiradatan khasirin, maka jadilah kamu itu kera yang hina. Ayat ni sebut dalam surah Al-Baqarah. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut berkenaan dengan golongan Ashabul Sabti ini. Itulah golongan yang menangkap ikan pada hari Sabtu. Di mana mengikut pada agama syariat pada masa itu, kan, mereka dalam menangkap ikan pada hari Sabtu. Tapi masalahnya pada hari Sabtu lah tuan-tuan, ikan banyak. Ikan banyak. Kan? Kalau sebut dalam kitab Tafsir Ibn Katsir bahawa ikan pada Sabtu ni dia akan naik daripada laut masuk ke dalam sungai. Kemudian apabila laut kembali yang kata surut, maka air itu akan maka ikan akan ikut turut masuk ke dalam laut semula lah. Jadi pada hari itu, hari Sabtu tu ialah ikan banyak melebihi daripada had-had yang biasa. Jadi oleh kerana golongan Ashabul Sabti ni, mereka ni memang suka menangkap ikan dan itu merupakan salah satu daripada punca pencarian mereka, dan boleh mereka berniaga dengan menggunakan ikan tadi dan mendapat keuntungan. Jadi mereka tidak, kata pada permulaan mereka boleh ikut, tapi lama kelamaan akhirnya mereka tak mampu untuk menahan diri dengan hawa nafsu mereka. Akhirnya mereka menangkap ikan pada Sabtu, tetapi dengan cara kaedah. Apabila ikan naik pada Sabtu, mereka mengempang sungai tadi sehingga ikan tadi tidak dapat turun ke laut semula. Kemudian pada hari Ahad, lalu mereka mengambil ikan itu dan mereka gunakan untuk kegunaan mereka ataupun mereka jual di pasar dan sebagainya. Jadi perbuatan mereka menangkap ikan pada Sabtu itu, okay, dengan cara mengempang tadi telah pun ditegur oleh Nabi Musa AS, dan mereka cuba menafikan bahawa mereka tidak menangkap ikan pada Sabtu. Tetapi sebenarnya walaupun kaedah yang mereka gunakan itu seolah macam tidak menangkap, tapi sebenarnya menangkap ikan juga pada Sabtu. Lalu mereka diberikan amaran oleh Nabi Musa AS dan juga amaran daripada Allah Ta'ala, kalau mereka tidak berhenti daripada melakukan perkara tadi, nasib mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi mereka meneruskan pekerjaan tadi. Akhirnya tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan bala kepada mereka, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran tadi, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum bisabti faqulna lahum kunu qiradatan khasirin. Dan sungguh kamu tahu orang-orang yang melampaui batas daripada kamu pada hari Sabtu, maka kami jadikan bagi mereka itu jadilah kamu kera yang hina. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengubah akan diri mereka itu menjadi kera yang hina dalam masa 3 hari. Selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala mematikan mereka. Ada pula riwayat menyatakan bahawa, pendapat yang menyatakan bahawa mereka tidak berubah menjadi kera, tetapi tabiat dan perangai-perangai itu seperti kera. Jadi ada pelbagai pendapat ulama lah berkenaan. Tetapi nak nyatakan pada kita, itulah balasan Allah Subhanahu Wa Taala kenakan kepada golongan ashabul hati, orang yang ingkar kepada arahan-arahan dan juga larangan-larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya kita masuk golongan yang ketiga, itulah golongan ashabur ras. Ashabur ras. Golongan ashabur ras ini disebut Allah Ta'ala di dalam Quran. Contohnya dalam surah Qaf ayat yang ke-12, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran, kazzabat qablahum qaumun nuh wa ashabul ras wa samud. Kazzabat qablahum qaumun nuh, telah melakukan pendustaan sebelum daripada kamu, itulah kaum Nabi Nuh, kemudian kaum ashabul ras dan juga kaum Samud. Ini disebut Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran dalam surah Qaf. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut dalam surah Al-Furqan berkenaan dengan balasan yang Allah Subhanahu Wa Taala kenakan kepada golongan ashabur ras ini. Okey, golongan ashabur ras. Di mana Allah Taala sebut dalam Quran, wa'ad wa samud wa ashabur ras wa qurunan baina zalika katsira. Wa kullan darabna lahul amsal wa kullan tabbarna tadbira. Wa kullan tadbarna tadbira. Surah Al-Furqan ayat 38 dan juga 39.
dan kaum Ad dan kaum Samud dan kaum Ashabur Ras wa qurunan baina zalika katsiran, dan generasi-generasi yang di antara mereka itu yang banyak. Wa kullan darabna amsal, dan setiapnya kami jadikan dia sebagai perumpamaan dan perbandingan, dan setiap daripada mereka itu kami binasakan akan sebagai pembinasaan yang besar. Cuma soalan pada kita ni, siapakah dia golongan Ashabur Ras? Golongan Ashabur Ras ini ialah satu kaum yang juga dihancurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana ras itu maksudnya ialah sumur. Mana ras itu sumur ataupun perigi yang dipenuhi dengan batu. Kemudian mereka, golongan Ashabur Ras ini ialah satu golongan menyembah pohon sanabur namanya. Kan, yang mana pohon itu ditanam oleh Yafis bin Nuh di sebuah mata air yang disebut sebagai Rus Hanam. Kemudian mereka dinamakan demikian Ashabur Ras tadi kerana mereka membenamkan Nabi ataupun memasukkan Nabi yang diutuskan pada mereka ke dalam sumur, dalam perigi yang terdapat di situlah. Nabi yang dibenamkan itulah Nabi setelah Nabi Sulaiman AS. Kemudian tuan-tuan, ras adalah telaga yang sudah kering. Kemudian dijadikan nama kepada suatu kaum, itulah kaum Ras. Kaum Ras namanya. R-A-S-S, Ras. Jadi kaum ini menyembah patung berhala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan pada mereka Nabi Syuaib AS. Ada pula menyatakan bukan Nabi Syuaib tapi orang lain yang diutuskan kepada kaum tadilah. Kemudian Abu Bakar Muhammad bin Hasan An-Naqashi telah berkata, penduduk Ras mempunyai sebuah telaga yang memberi minum kepada mereka dan menyuburkan tanaman-tanaman mereka. Dan mereka punya seorang raja yang adil dan punya akhlak yang mulia. Kemudian raja tadi matilah. Kan? Setelah raja itu mati, maka tiba-tiba datanglah syaitan menyamar yang kononnya menjadi kepada raja tadi, kan? Dan dia kata kepada golongan Ashabur Ras, mana penduduk Ras tadi, dia kata, aku belum mati lagi, akan tetapi aku tidak dapat dilihat oleh kamu semua sehingga aku dilihat raja kamu. Dengan maksud dibuatkan patung berhala yang berupa kepada raja tadi. Sebenarnya yang membisikkan itu ialah syaitan. Syaitan membisikkan kepada Ashabur Ras supaya membuat satu patung dengan tujuan untuk mengenang kepada raja tadi yang telah meninggal dunia. Jadi akhirnya penduduk Ras bergembira dengan berita tadi. Kemudian diadakan dinding antara mereka dengan patung untuk berinteraksi dengan raja tadi, yang pada sangka mereka adalah raja itu masih hidup, tetapi sebenarnya raja itu telah meninggal. Sebenarnya itu syaitan yang berpura-pura yang menyamar menjadi raja. Oleh itu tuan-tuan, penduduk Ras tadi dia sangat gembira kerana raja mereka masih hidup dan ada bersama-sama mereka dengan mereka, sehingga mereka membuat berbagai upacara kepada tempat tadilah. Okay. Kemudian mereka juga mengadakan korban, mereka juga mengadakan perayaan, mereka juga menyembah patung yang dirupakan dengan rupa dengan raja yang adil tadilah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan seorang rasul, kan, seorang rasul untuk memberitahu kepada mereka bahawa apa yang mereka buat tu satu benda yang syirik dan menyalahi daripada apa yang mereka yang sepatutnya sembah, itulah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hasil daripada dakwah daripada utusan tadi, maka biasalah utusan tadi didustakan, utusan tadi dipelekehkan, mereka dan sebagainya, kan? Maka air telaga tadi, lalu Nabi tadi akhirnya ditangkap dan dibunuh, dan jasadnya tadi dimasukkan ke dalam sumur itu, dimasukkan dalam sumur ataupun perigi tadilah. Maka air telaga itu berubah menjadi tidak seindah dengan dulu. Kalau sebelum ni air perigi itu dalam keadaan kata sumbernya cantik, airnya bagus, jernih, kan, airnya sedap dirasa dan sebagainya, dan boleh mengalirkan kepada tanam-tanaman dan sebagainya, kan. Tetapi bila dimasukkan ialah Nabi tadi ke dalam itu, kan, dan dibunuh dan dimasukkan dalam tadi, akhirnya air telaga tadi menjurubah, tidak lagi secantik dahulu,
Kemudian air tadi kalau disiramkan kepada tanaman, tanaman akan mati. Kalau diminum maka menjadi haus. Kemudian pohon kalau disiram pada pohon pun pohon tidak akan berubah. Kemudian kalau digunakan untuk membasuh sesuatu, membasuh rumah dan sebagainya, maka rumah menjadi rosak. Sehinggalah tuan-tuan, bangsa itu Ashabul Ras tadi musnah sedikit demi sedikit. Dan tempat tinggal mereka akhirnya dihuni oleh kaum jin dan juga binatang-binatang liar. Kaum jin dan juga binatang-binatang liar, tuan-tuan. Inilah balasan yang mereka terima, kan, terhadap di atas kata kelakuan mereka, kan, perangai mereka yang mendustakan, yang diutuskan kepada mereka lah. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran tadi, surah Al-Furqan, wa'adan wa samud ashabur ras wa qurunan baina zalika katsira wa kullan darabna lahul amsal wa kullan tabbarna tadbira. Dan kaum Ad, kaum Samud, kaum Ashabur Ras dan generasi-generasi di antara itu yang banyak jumlah dia, setiapnya itu kami jadikan baginya itu perumpamaan, dan setiapnya tadi kami binasakan dengan pembinasaan yang sekeras-kerasnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah dia kaum Ashabul Ras. Seterusnya kita masuk kaum Ashabul Aikah. Siapa pula kaum Ashabul Aikah? Allah Ta'ala menyebut dalam Quran dalam surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ayat 176, 177 dan 178. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kazzaba ashabul aikah al-mursalin iz qala lahum Syu'aib alla tattaqun. Maksudnya telah berdustalah ashabul aikah terhadap rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Iz qala lahum, ingatlah ketika dikatakan bagi mereka oleh Nabi Syu'aib, ala tattaqun, naklah kamu tahu, janganlah kamu takut kepadaku, kata Nabi Syu'aib. Kerana Nabi Syu'aib ini diutuskan kepada golongan Ashabul Aikah inilah. Kemudian Allah Ta'ala juga menyebut dalam Quran dalam surah Hijr, wa in kana Ashabul Aikah la zalimin fantaqamna minhum wa annahuma la bi imamin mubin. Dan jikalau adalah Ashabul Aikah tu termasuk daripada golongan orang-orang yang zalim, kan, maka lalu kami binasakan mereka, kan, wantaqamna minhum, lalu kami binasakan mereka, wa innahuma, dan sesungguhnya mereka keduanya itu, kan, itulah kaum yang selain daripada kawasan kaum Aikah tadi, kan, bi imam mubin, lalu mereka itu telah diberikan petunjuk yang nyata kepada mereka, tetapi mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan. Jadi golongan Ashabul Aikah ni siapa dia, golongan Ashabul Aikah? Baik, golongan Ashabul Aikah ini adalah satu golongan yang hidup pada zaman Nabi Syu'aib alaihissalam. Dia namanya kaum penyembah pokok. Kaum ni tak jauh daripada kaum Nabi Lut alaihissalam yang telah pun dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sebelum ini telah sebut bahawa Nabi Syu'aib diutuskan kepada kaum Madian. Sebenarnya bukan kaum Madian saja diutuskan oleh Nabi Syu'aib. Kan, Nabi Syu'aib diutuskan kepada kaum Madian, tetapi kan kaum Ashabul Aikah juga adalah satu kaum yang tidak jauh daripada kaum Nabi Lut yang telah Allah Taala juga mendapat dakwah daripada Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Syu'aib alaihissalam. Dikisahkan pada saat itu terdapat sebuah kaum yang memiliki wilayah yang subur dan hidup makmur. Kaum tersebut ialah kaum Madian. Penduduk Madian juga terkenal dengan pintar dalam berdagang, pertanian, perdagangan dan sebagainya. Namun sayang dalam urusan ibadah, mereka meninggalkan ajaran yang pernah diajar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Aikah. Mereka menyembah Aikah. Aikah ini ialah sebatang pokok yang besar dengan cabang dan rantingnya rimbun. Burung-burung pun banyak yang mendatangi pohon yang dikeramatkan oleh penduduk Madian ini.
mereka beranggapan bahawa kemakmuran hidup yang mereka dapat adalah kemurahan daripada ayakah, daripada pokok tadi. Tetapi sebenarnya kan kemurahan hidup itu bukannya datang daripada pokok, datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi ada orang yang menyatakan bahawa golongan Madian ialah golongan Al-Aikah. Ada pula orang yang menyatakan bahawa Aikah satu golongan yang lain dan Madian ialah satu golongan yang lain. Dan tempat ini, antara dua tempat ini tidak jauh di antara satu sama lain. Kalau golongan Madian kita dah cerita hari itulah. Sekarang ni golongan Aikah ni, jadi Aikah sesungguhnya tidak berbeza dengan pohon-pohon lainnya. Jadi Aikah ini adalah sebatang pokok yang disembah oleh golongan tadi. Jadi Aikah ini sesungguhnya tidak berbeza dengan pokok yang lain. Sebenarnya kalau burung-burung yang datang pada pokok lain kan juga datang dengan pada pokok Aikah, dan mereka juga hinggap macam mana pokok burung tadi hinggap di pokok lain, betul juga dia akan hinggap di pokok Aikah yang besar tadi. Kemudian tetapi akhirnya mereka menganggap bahawa pokok itu salah macam ada suatu kuasa yang hebat lah yang diberikan kepada mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Syuaib alaihissalam. Kan ada orang menyatakan bahawa Nabi Saleh alaihissalam diutus kepada mereka, tapi pendapat kuat menyatakan ialah Nabi Syuaib alaihissalam diutus kepada mereka, berdakwah kepada mereka, kan, penduduk Madian dan juga penduduk Aikah tadi, supaya mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Di mana Nabi Syuaib berkata, ingatlah baik-baik, bukankah kalian dahulu hanya berjumlah sedikit? Perhatikan baik-baik pula bagaimana akhir hidup orang-orang yang telah membuat kerosakan dalam muka bumi. Jadi Nabi Syuaib seolah macam memberi amaran kepada golongan Aikah tadi lah. Siapa meninggalkan daripada penyembahan pada pokok, penyembahan patung berhala dan sebagainya. Apa jawapan daripada penduduk Aikah? Dia kata, kami tak gentar dengan ancaman tersebut dan kami tetap akan menyembah Aikah. Kata pemimpin Madian ataupun penduduk pemimpin Aikah. Kemudian lalu disebabkan oleh kekerasan hati mereka tidak mau mengikut pada ajaran Nabi tadi, maka Nabi Syuaib pun berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami dengan adil, kerana Engkau lah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Itulah doa Nabi Syuaib AS. Lalu akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azab kepada penduduk tadi, di mana penduduk tadi digoncang dengan gempa bumi yang maha dahsyat. Kemudian bukan itu sahaja, mereka diberikan udara yang sangat panas, kan, selama 7 hari 7 malam, panas yang bersangatan panas. Kemudian mereka, walaupun mereka telah berusaha sedaya upaya untuk menghindari daripada panas, tapi mereka tidak mampu untuk menghindarinya. Kemudian tidak lama kemudian muncullah satu awan hitam daripada langit. Kemudian apabila nampak awan hitam tadi, golongan Ashabul Aikah tadi macam bergembiralah, sono, mungkin hujan akan turun lah. Mungkin hujan lebat akan turun yang akan memberikan keseronokan pada kita, menghilangkan kepanasan yang ada pada kita. Tetapi apa yang berlaku, tuan-tuan? Yang datang itu bukannya hujan, tetapi hujan api ataupun bara api yang menyala-nyala. Dalam waktu yang singkat, tuan-tuan, seluruh penduduk Madian mati ataupun Aikah tadi kerana kekafiran dan kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala sebut pantaqamna minhum, lalu kami binasakan golongan tadi disebabkan oleh melakukan kesyirikan ataupun tidak mahu mengikut kepada apa yang diutuskan kepada mereka. Kemudian kita masuk golongan yang seterusnya, ialah golongan Ashabul Ukhdud. Golongan Ashabul Ukhdud ini disebut Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Buruj, surah Al-Buruj, was-samaa'i zatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-narun izatil waqud hizhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ayat ni terdapat dalam surah Al-Buruj, di mana kisah Al-Habur ini bermula dengan seorang raja yang telah pun melantik ataupun melantik seorang budak
untuk pergi belajar ilmu sihir. Belajar ilmu sihir dengan seorang ahli sihir, yang mana apabila ajar tadi kata kalau seandainya aku mati nanti kemungkinan besar yang akan menggantikan budak itulah. Tetapi tuan-tuan, dalam proses budak tadi belajar ilmu sihir dengan seorang tukang sihir daripada ujung kampung, di pertengahan jalan dia berjumpa dengan seorang rahib. Dan rahib tadilah yang telah berdakwah pada dia, mengajak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama dia juga belajar ilmu sihir. Mana dua benda yang belajar, satu benda baik dia belajar, satu lagi benda yang tak baik. Akhirnya satu masa dan ketiga dia tamat tamat belajar, kan, berkenaan dengan bab ketuhanan ke, dengan rahib tadi pun dia ambil belajar, kemudian dengan bab ilmu sihir pun belajar. Akhirnya sampai satu masa dan ketiganya dia nak test ataupun uji ilmu dia, di mana ada seekor binatang buas. Dia nyatakan seekor singa telah menghalang perjalanan orang ramai di kampung itu dan dia telah membaling batu dengan membaca bismillah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia baling batu tadi dan akhirnya singa tadi mati dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian budak ni juga dia ada punya kelebihan-kelebihan yang lain. Selain dia boleh menyembuhkan orang yang buta, orang yang pelbagai jenis sakit dan sebagainya, jadi dia juga mengajak orang supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya ramailah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia juga berjaya menyembuhkan seorang menteri kepada raja pada masa itu, yang pada asalnya menteri itu buta. Kemudian dia berjaya menyembuhkan. Dia kata semuanya itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ramailah orang-orang yang berubat dengan dia dan sembuh, dan akhirnya dia kata semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya sampailah pengetahuan pada raja, kan, bahawa budak tadi telah pun, samping dia punya kelebihan tadi, dia juga mengajak orang berimankan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pada raja. Dan raja pun marah dan raja pergi menangkap dia, tangkap rahib pun kena tangkap, kemudian menteri pun kena tangkap, menteri itu dibunuh, rahib pun dibunuh, dan budak itu juga nak dibunuh. Kan, kerana budak tadi tidak mahu beriman ataupun bertuhan pada raja, dan raja telah minta supaya budak itu dibunuh, kan, dibawa ke gunung, dibawa ke laut dan sebagainya. Tetapi budak itu akhirnya kembali semula, sedangkan bala tentera yang mengiringi dia semuanya habis mati, jatuh ke dalam rura, kepada gaung, kemudian yang jatuh dalam laut dan sebagainya, bala tentera yang mengiringi dia, sedangkan dia kembali dengan keadaan yang sihat walafiat. Dan raja pun tercengang. Maka budak tadi kata satu hari, dia kata, kamu tidak akan mampu membunuh aku. Kalau kamu nak bunuh aku, kan, naklah kamu panah ke pelipis aku dan bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian budak tadi kata, kalau nak bunuh aku boleh, tetapi dengan syarat dipanggil semua orang kampung. Semua orang kampung dipanggil lah. Akhirnya raja memerintahkan supaya bala tenteranya membuat satu parit yang besar, kemudian dikumpulkan semua kayu api, kemudian dibakar kayu api tadi, dan diperintahkan semua kan, yang berimankan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya dicampakkan dalam parit tadilah. Dan budak juga tadi pun dibunuh, kan, dengan raja tadi memanah budak tadi, kan, kena pada pelipisnya, dan raja tadi baca Bismillahirrahmanirrahim dengan Allah Ta'ala, Tuhan budak ini. Kemudian semua orang kampung semuanya beriman dengan Tuhan budak tadi, dan raja pun marah, minta supaya mereka itu kembali bertuhan pada dia, tapi mereka tak mahu. Akhirnya raja perintahkan semua orang kampung yang beriman dengan Allah Ta'ala supaya dimasukkan dalam ashabul udud tadilah, parit yang berapi tadilah. Dan akhirnya mereka semuanya mati syahid kerana beriman kepada Allah Ta'ala, termasuklah seorang perempuan bersama dengan budak dia. Ketika perempuan tadi bersama dengan anak dia, ketika dia nak ditolak dimasuk ke dalam api tadi, jadi timbul perasaan takut pada wanita itu. Tiba-tiba anak dia berkata, wahai ibu, janganlah kamu takut, kita berada dalam kebenaran. Lalu ibu tadi bersama dengan anaknya terjun ke dalam api parit tadilah. Dan akhirnya
kaum ini, kaum yang telah membakar orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi, akhirnya telah pun dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian kita masuk kaum yang seterusnya adalah kaum Tuba. Kaum Tuba ini terdapat 2 kali saja disebut dalam Quran dan jarang kita dengar berkenaan, dan kita mungkin ada kali tak pernah dengar tentang kaum Tuba ini. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, dia kata kazzabat qablahum qaumun nuh wa ashabur rih wa ashabur ras wa samud wa ad wa fir'aun wa akhwanu lut wa ashabul aikah wa qaumut tuba kullun kazzabur rusul fahaqqa biwa'id. Surah Qaf ayat 12 hingga 14. Telah mendustakan sebelum pada kamu itu kaum Nuh, kerana kaum Nuh telah buat bersifat dusta, kemudian kaum Ras, kemudian kaum Samud, kaum Ma'an, kaum Fir'aun, kemudian kaum Lut, kemudian kaum Aikah, kemudian kaum Tuba. Setiap mereka tadi mendustakan para rasul, maka berhaklah bagi mereka itu mendapat azab yang pedih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam surah Duhan pula Allah Taala sebut, dia kata ahum khaira am qaumun tuba wallazina min qablihim ahlaknahum antum wa kanu mujrimin. Adakah kamu orang-orang kafir lebih baik ataupun kaum Tuba yang lebih baik? Wallazina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum daripada kamu, ahlaknahum, kami binasakan bagi mereka, ka'annahum kanu mujrimin, sesungguhnya mereka itu annahum kanu mujrimin, sesungguhnya mereka itu termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mujrimin, yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kaum Tuba ini, Tuba ialah istilah yang diguna pakai untuk raja di negara Yaman. Raja negara Yaman istilahnya Tuba. Dan Tuba ini asalnya pada golongan Himyar, kan? Dan mereka itu kata duduk lama di Yaman, kan? Dan raja Tuba ini, kalau di negara-negara lain seperti di Mesir ataupun di Rom, mereka juga ada istilah-istilah untuk raja mereka. Seperti di Mesir dinamakan Fir'aun. Kemudian Rom dengan Kaisar. Kemudian apa lagi? Najasi seperti di Ethiopia. Kaisar kan? Di Rom, kemudian ada beberapa istilah lainlah yang terdapat di negara-negara yang lain, kan? Kuasa-kuasa besar pada masa itu mereka ada gelar tertentu kepada raja mereka, seperti Firaun, Kisra, kan? Kaisar, Najasi. Kemudian Tuba ni istilah kepada raja yang terdapat di Yaman. Jadi raja Tuba ini, kan, dia adalah seorang, asalnya dia tidak dia mengikut pada agama Yahudi. Dia tidak beriman kepada Allah, tapi beragama dengan agama Yahudi pada masa itu. Tetapi agama Yahudi yang baiklah, yang masa itu. Dan dia bukan sahaja raja tadi, dia bukan sahaja duduk saja di Yaman, tetapi dia juga pergi berhijrah ataupun musafir ke negara lain. Dan dia pernah pergi musafir ke Madinah, pergi musafir ke Mekah dan sebagainya, kan? Sampai di Madinah dia pernah nak perang dengan Madinah, tapi akhirnya tak jadi perang dengan Madinah. Kemudian dia pernah juga nak berperang dengan penduduk di Mekah, tapi tak jadi. Kenapa? Kerana ada 2 orang pendeta Yahudi yang baik yang selalu menasihatkan kepada Raja Tuba ini supaya jangan membuat kerosakan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau di Madinah itu ialah satu tempat yang akan berhijrahnya seorang rasul nanti suatu itu. Diberitahu pada Tuba. Dan akhirnya Tuba tak jadi pun. Tak jadi nak berperang dengan orang Madinah. Kemudian bila sampai di Mekah pun dia ada juga permulaannya nak musnahkan kota Mekah, nak musnahkan Kaabah. Tapi setelah diberi nasihat kepada pendeta tadi, akhirnya dia tak jadi musnahkan Kaabah. Malahan dibagi pula kiswah, dibagi kiswah Kaabah kepada Kaabah, orang yang menjaga Kaabah. Kemudian diberikan, orang kata, berbagai-bagai hadiah kepada penduduk Mekah pada masa itu. Tetapi walaupun begitu, kaumnya tidak juga beriman kepada Allah SWT. Kaum tidak beriman, tapi raja beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akhirnya beriman kepada Allah Taala. Dan dia tidak beriman itu akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam Quran tadi, wallazina min qablihim ahlaknahum kanu mujrimin. Dan orang-orang yang sebelum pada mereka itu kami binasakan mereka
Sesungguhnya mereka itu termasuk dalam golongan orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bagaimana bentuk dosa yang balasan yang dikenakan kepada mereka tidak dapat diketahui, tidak dinyatakan jelas. Kerana tak banyak pun kitab-kitab yang berceritakan tentang orang-orang Tubba ini. Tak banyak diceritakan. Kemudian yang terakhir tuan-tuan yang boleh kita kongsi pada malam ini adalah golongan Ashabus Sabak. Ashabus Sabak. Kan Allah Taala menyebut dalam Quran, dia kata laqad kana li Sabak fi maskinihim ayatun jannatani min yamin wa shimal. Kemudian Allah Taala sebut dalam surah tadi ayat fa'radu fa'arsalna alaihim sayl ghiram fabaldalnahum jannatain zawatain ukuli hamdin wa aslin wa syai'in min sadrin qalin wa sadrin min qalin. Surah As-Saba ayat 16. Jadi golongan As-Saba ni pun tak banyak yang dapat kita ketahui berkenaan dengan golongan Sabak. Golongan Sabak ini adalah satu golongan yang tinggal di Yaman pada masa dulu, yang mana mereka diberikan kelebihan Allah Ta'ala dengan harta pertanian, dengan tanah yang subur, tanah yang subur, kan. Kemudian mereka itu juga diberikan kelebihan-kelebihan lain, kemewahan-kemewahan yang banyak kepada mereka, dan diutuskan kepada mereka itu utusan-utusan supaya mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Tetapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut, dia kata laqad kana li sabah fi maskanihim ayatun jannatain min yamin wa min shimal. Dan semua kami telah adalah kepada kaum Sabak itu pada tempat tinggal mereka itu tanda-tanda dua syurga di kanan dan syurga di kiri. Maksud syurga kanan kiri ni mana kiri kanan mereka penuh dengan kemewahan, keseronokan. Dan mereka juga membuat empangan di antara dua gunung. Mereka buat empangan namanya empangan Ma'arif, kan. Dengan empangan tadilah mereka dapat mengairkan tanaman-tanaman kepada tanaman mereka, dan tanaman mereka hidup subur dan sebagainya. Dan apabila diutuskan kepada mereka supaya beriman kepada Allah, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya Allah Taala menyebut dalam Quran dalam surah Al-Sabah tadi, surah 16, fa'aradu fa'arsalna alaihim sayl ghiram. Lalu mereka itu berpaling daripada ajaran para nabi dan para rasul. Lalu kami utuskan kepada mereka itu sayl iram, maknanya banjir besar lah, banjir besar yang hancurkan tanaman-tanaman mereka. Empangan Ma'arif itu hancur, kan, runtuh empangan tadi. Fabaldalnahum jannatain, lalu kami gantikan dua syurga mereka dengan dua syurga yang lain. Maksud dua syurga yang lain itu ialah bukannya syurga yang dengan kemewahan, bukannya kemewahan dengan kesuburan dan sebagainya, tapi dengan keadaan tanaman-tanaman mereka rosak. Maksud dua syurga ini bukan syurga kita faham keseronokan itu, tapi kiasan, kinayah ataupun kiasan kepada mana satu kalimat yang bermakna lain. Syurga tetapi bukan makna syurga, tapi dengan makna macam neraka. Neraka ataupun balasan-balasan yang buruk yang dikenakan kepada mereka. Ramai yang mati, yang tenggelam, yang empangan tu pecah, lepas tu tanaman-tanaman mereka hancur rosak dan sebagainya. Lalu tanaman-tanaman mereka itu yang kalau seandainya tanaman itu berbuah pun dalam keadaan berbuah pahit, buah yang pahit, kan. Kemudian mereka itu diberikan tanaman-tanaman yang tidak menghasilkan tanaman yang baik lah, yang cantik dan sebagainya. Dan sedikit daripada buah bidara yang diberikan pada mereka, hasil daripada perbuatan mereka ingkar, kerana berpaling daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Dan kenaan dengan empangan Sabak ini tuan-tuan boleh google lah di internet sebagainya, macam manakah saki-baki daripada kaum-kaum dahulu, tuan-tuan. Empangan telah pun pecah, hasil daripada banjir besar yang berlaku pada saya itu. Tapi banjir besar berlaku pada kaum Sabak ini tidak sama dengan banjir besar berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, di mana pada zaman Nabi Nuh itu banjir besar satu dunia banjir, semua tenggelam.
Tapi yang Sabah ini hanya kawasan sebut saja yang wajib. Tapi nak tunjuk kepada kita tentang balasan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala kepada golongan-golongan yang ingkar, yang kata yang mencela para nabi dan para rasul mereka, yang menghina para nabi dan para rasul mereka, dan ada di kalangan mereka juga yang membunuh para nabi dan para rasul. Dan itu sebabnya Allah Taala mengenakan balasan yang buruk, azab yang pedih kepada kaum-kaum tadi, yang mana mudah-mudahan dengan kisah-kisah yang kita baca tadi, mudah-mudahan dapat berikan insafan pada kita supaya kita kembali taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita jangan menjadi seperti kumpulan kaum-kaum seperti Ashabul Qaryah tadi sebut dalam surah Yasin, kemudian Ashabul Ras, kemudian Ashabul Aika, Ashabul Ukhdud, Ashabul Tuba, Ashabul Sabti, golongan menangkap ikan pada hari Sabtu, kemudian Ashabul Sabak dan sebagainya. Ini antara contoh-contoh golongan-golongan yang engkar terhadap dakwah-dakwah para nabi dan para rasul. Kan bukan saja engkar, mereka juga mempelekehkan para nabi rasul, dan ada utusan itu yang mereka bunuh, kan dengan tujuan untuk mempertahankan pegangan mereka bertuhankan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Jadi di situ cukup sekadar itulah orang kata pertemuan kita pada malam ini, perbincangan malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan pada kita pada suasana dalam PKP ini. Mudah-mudahan kita lazimkan orang kata seperti bersedekah, membantu orang yang susah, lepas tu banyakkan membaca Quran, kan, banyakkan berzikir, banyakkan istighfar, bertaubat kepada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah Taala menarik semula musibah ini, kan, penyakit ini, wabak ini, dan kita dapat menjalani kehidupan kita sebagaimana masa, insya-Allah. Itu saja yang dapat kita kongsi pada malam ini. InsyaAllah kita akan, kalau ada masa dan ketika, dan kita akan berjumpa lagi pada siri-siri yang lain, insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.